Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, InsyaAllah kali ini kita bincang secara ringkas tentang apa yang Nabi SAW ajar berkenaan dengan salatul istikharah, sembahyang istikharah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim dan selainnya daripada Jabir bin Abdullah, Jabir menyatakan bahawasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama 'allamana al-surata min al-Quran. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha, mengajar kami al-istikharah, mengajar kami minta Tuhan pilih, minta pilihan Allah. Tu istikharah, iaitu minta pilih asalnya. Fil umuri kulliha, di dalam semua perkara. Kama yu'allimuna al-surata minal Quran, seperti baginda ajar surah dalam Al-Quran. Macam mana baginda ajar surah dalam Quran tu, baca ayat sekian 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 dengan detail tu, demikian Nabi SAW ajar supaya kami istikharah dalam semua perkara. Dalam semua perkara ni apa? Yakni dalam semua perkara yang manusia boleh buat pilihan dan tak tahu nak buat pilihan. Kenapa kita kata dikecualikan benda-benda yang tiada pilihan? Maksud tiada pilihan di segi syarak. Contohnya benda haram, nak buat yang haram ke yang halal? Yang ni tak payah istikharah lah. Istikharah nak berhenti isap rokok ke tak payah lah. Kena berhenti ya. Istikharah tahun ni nak sembahyang penuh ke tak? Kita selalu istikharah yang tu. Benda-benda yang memang tak perlu istikharah, sudah ada ketetapan Allah, yang ni kita tak istikharah. Istikharah nak taat kepada ibu bapa ke tak? Tak istikharah. Yang ni istikharah dan hal-hal yang mana kita ada pilihan dan kita tak tahu nak buat pilihan macam mana. Sebelum saya nak pergi lebih detail, kita ni kenapa Nabi suruh istikharah? Kerana dalam hidup ni, sejauh mana kita rasa kita bijak pun, kita tak tahu apa yang namai. Kadang-kadang orang tu kita sangka, contoh berkahwin umpamanya, kita sangka calon kita yang tu yang terbaik, berkajang-kajang puisi kita tulis mengenainya, berapa rangkap lagu telah kita alunkan, habis lagu-lagu cinta menyusup jiwa kita, tak semua lagu tu kita bayangkan kekasih kita. Tapi bila kahwin, tidaklah seperti yang kita andaikan. Pekerjaan juga demikian. Banyak benda yang kita andai lain, dia akan jadi seperti hal yang lain. Sebab itu Allah suruh Nabi ni doa, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq.
wahai Tuhan, masukkanlah aku pada kemasukan yang benar dan keluarkan pada aku kepada tempat keluar yang benar. Hidup kita tak tahu. Kita jangka perkara lain, jadinya macam lain. Sebab itu yang tahu apa yang nak datang ke hadapan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu duduk buat contoh, tuan-tuan, anak-anak kita kan. Kita kadang-kadang tengok Allah, anak kita ni puas, kita doa, kita usaha, doa malam-malam bagi dia berjaya dalam peperiksaan, tak berjaya dalam peperiksaan. Sangkaan kita, pasal apa kita nak anak kita berjaya dalam peperiksaan? Ada apa sebab lah. Kalau kita normal, kita nak supaya mudah-mudahan dengan kejayaan itu membantu karier dia pada masa hadapan. Tapi kalau kita tak normal, pasal kita nak belagak, nak menunjuk kat kawan-kawan kita, itu tak apa normal lah. Sekali kawan-kawan tanya, anak hang boleh berapa? Jadi kita nak menunjuk tu, kita takut malu. Tapi kalau kita normal, kerana kita nak hadap ke hadapan, ini macam mana anak kita? Kita tengok Allah, puaslah doa, anak kita pun berdoa, dia tak apa dapat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bukan berarti tak mustajab doa kita, kerana kita tak tahu masa depan. Ada budak tengok periksa dulu lebih kurang ya, ke depan dia jauh lebih berjaya. Ada pelajar kita tengok dulu semua top dia, tapi kita jumpa kemudian 10 tahun tak ke mana dia. Urusan masa depan adalah urusan ini berada di tangan Allah. Kita tak tahu. Kadang-kadang orang duduk pada satu kedudukan, oh kita betul lah dia dapat jawatan tu. Kita sangka jawatan itu memberikan satu kebahagiaan dan kejayaan kepadanya, tapi akhirnya jawatan itu menjadi bala kepadanya. Sehingga akhirnya dia kata, kalau aku tahu nak jadi macam ni, aku tak ambil jawatan doa itu. Allah yang mengetahui hal yang kehadapan. Nabi SAW sambung hadis ini, dia kata, yaqul, Nabi kata, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' raka'ataini min ghairil fariḍah. Apabila seseorang kamu ham ni tak berapa pasti, hak ni ke hak ni, aku nak ambil yang ni, nak ambil, aku nak masuk ke tak payah masuk, aku nak ambil ke jawatan ni tak mau, aku nak pilih dia ni ke tak mau. Ham, Nabi kata bil amr, dengan satu urusan, falyarka' raka'ataini min ghairil fariḍah, maka dia rokok, yakni dia solat 2 rakaat yang bukan solat fardu. Maksudnya apa? Kalau dia sembahyang subuh pun 2 rakaat juga. Lepas sembahyang subuh dia nak baca doa Nabi ajak ni, tak salah, tapi bukan itu maksud istikharah, bukan. Pasal sembahyang subuh sembahyang fardu. Jadi maksudnya sembahyang yang bukan sembahyang fardu, sembahyang sunat lah. Para ulama bincang rangkap ungkapan teks ini, mereka menyatakan maksud Nabi SAW sembahyang khusus ataupun sembahyang mana-mana sembahyang sunat, tapi kita sertai dengan doa yang akan diajar. Tapi yang penting Nabi kita bukan sembahyang fardu. Bukanlah artinya kalau doa lepas sembahyang fardu tu salah dengan doa yang Nabi dah ajak ni. Tapi baginda minta sembahyang tu seolah-olah memang tujuan dia untuk istikharah. Cuma sebahagian para ulama kata kalau dia sembahyang 2 rakaat, katalah kita habis zuhur ni sembahyang 2 rakaat, kemudian boleh tak kita jadikan, kita dah niat dah daripada awal yang ni, lepas sembahyang ni kita nak doa istikharah ni. Maka kata sebahagian mereka kata ni pun bolehlah juga. Tetapi yang lebih baiknya sembahyang yang memang dikhususkan untuk istikharah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam kata, summa la yaqul
Kemudian apa yang dia nak kata? Dia kata, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku memohon pilihanmu dengan ilmumu. Of course, pilihan ni dengan ilmu. Pilihan ni dengan ilmu pada masa hadapan. Ni saya selalu repeat. Allah Subhanahu wa taala dia tak ada masa depan dan belakang. Allah tu tak ada. The essence of God, zat Allah itu tak ada depan dan belakang. Sebab Allah itu pencipta masa. Allah tak duduk dalam sistem masa. Masa diciptakan oleh Tuhan. Ini selalu saya repeat. There is no before and after for God. Tak ada sebelum dan selepas tu Tuhan. So kalau orang tanya soalan, sebelum Tuhan ada apa dah? There is no sebelum. Because sebelum itu masa. Dua hukum fizik yang menjadi asas perbincangan yang penting, iaitu space and time. Belajar tentang relativity of time. Ini juga tentang space dalam quantum fizik. Banyak perkara-perkara yang membabitkan soal masa dan soal space ni yang bukan seperti yang kita andaikan saja. Mungkin 30 tahun satu orang tak sama dengan 30 tahun orang lain. 24 jam satu orang tak sama. Einstein apa semua, Newton cuba cari tentang apa yang ada di sebalik time ini. Tapi agama mendahului hal ini dalam membahaskan tentang hukum-hukum ni. Tuhan bila kita cakap memilih pada masa hadapan ni, masa hadapan kita, bukan masa depan Tuhan. Tuhan tak ada depan, bukan sama di sisi Tuhan. Sebab tu huwal awwalu wal akhir. Tuhan itu yang awal dan dia yang akhir. Dia di awal, akhir dia. So tak payah duk fikir lah. Kalau mungkin atheist, dia akan fikir sebelum tu manusia fikir. Because we are in the time system. The essence of God tak ada. Okey, tak apa. Apa yang saya nak ceritanya, kita kata Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku memohon pilihanmu dengan ilmumu. Yani apa yang kerana kita tak tahu. Kita tak tahu yang nak datang, kita tak tahu hakikat yang kita pilih. Kita tengok satu orang bagus, kita pun sangka dia bagus, tapi sebenarnya tak. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku memohon kudratmu. Aku memohon wa astaqdiruka ni boleh dua maksud. Aku memohon kekuatanmu dengan kudratmu, dengan kekuatanmu, ataupun aku memohon takdirmu dengan kudratmu. Dua-dua betul. Yang ni kita tak tahu. Suruh dia tentukan untuk pohon dia. Wa as'aluka min fadlikal azim li'annaka ta'lam wa la a'lam. Fa innaka ta'lam wa la a'lam. Aku memohon daripada fadilatmu yang wa as'aluka min fadlikal azim. Aku memohon daripada kurniaanmu yang maha agung. Fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam. Kerana engkau tahu, aku tak tahu. Engkau berkuasa, aku tidak berkuasa. Engkau mengetahui, aku tidak mengetahui. Kerana engkau berkuasa, aku tak berkuasa. Engkau mengetahui, aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkaulah yang mengetahui segala yang gaib. Tuan-tuan, doa ni tuan-tuan hafal sama ada dalam bahasa Arab lah kalau yang patutnya. Kalau tak, saya ni tak boleh lah tu Ustaz, sampai umur peringkat ni kalau nak hafal ni 2 tahun pula lah baru istikharah.
Kalau lah ada sampai tahu tu kan. Tapi kalau tanya saya, kata sepatutnya hafal yang tu, macam dia kata kama allamana as-surata minal Quran. Tapi kalau tak, dia hafal maksud dia. Kerana maksud dia meaningful, sangat bermakna untuk apa yang kita nak minta. Sambung ni lagi. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fi. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairul li. Ya Allah, jika engkau tahu hal ini baik untukku. Bukan jika tu jika Allah tahu dan tak tahu, bukan. Allah semua. Maksud jika dia baik untukku. Ya Allah, jika engkau tahu hal ini baik untuk aku, khairul li fi dini, pada agamaku, wa ma'ashi, pada kehidupanku, wa aqibatu amri, dan pada akibat urusan aku. Kadang-kadang pada agama okey, tapi dia tak ada apa. Pada agama halal, kahwin halal, kahwin pula dengan orang baik, zahir okey, tapi penyudah dia tak bagus. Mungkin penyudah tu tak adalah babi hukum hakam syarak, tapi kejadian dalam hidup. Macam kita nak masuk bisnes, bisnes tu bagus, tengok okey, halal semua, orang yang berniaga pun nampak bagus. Tapi kita tak tahu, barangkali 3 tahun lagi bisnes ni akan jadi masalah, dan kita akan jadi masalah. Jadi kita istikharah. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri. Jika engkau tahu hal ini baik untuk aku, pada agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku. Dalam sebagian riwayat, dalam sebagiannya ajilihi wa ajilihi, pada yang awal, pada yang cepat ataupun yang lambat. Faqdurhu li, tolonglah takdir dia untuk aku. Kalau dia baik, tolong takdir untuk dia. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah dia untuk aku. Kadang Allah takdir untuk kita kan, tapi payah nak dapat. Orang kata jenuh baru boleh dapat. Tapi kita minta Allah, tengok tuan-tuan, kalau Nabi ni satu orang yang saja reka-reka dengan Tuhan kan, buat satu agama palsu, dia tak boleh kan sampai ke level ni. Dari segi relationship seorang hamba dengan Tuhan, tapi ni jami' dan mani'. Doa yang dia ajak tu dia kepung semua dah. Artinya tanda guru kita Rasulullah tu, dia ajak tu ajak sungguh-sungguh, dan yang ajak dia ni zat yang mau kita berdoa pada dia, iaitu Allah tu sendiri. Faqdurhu li wa yassirhu li, takdirkanlah dia untukku dan mudahkanlah dia untukku. Kerana ada takdir mai kat kita tapi payah. Faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fi, kemudian tolong berkat benda tu. Allah, Nabi kepung, tolong takdir untuk aku, tolong mudahkan dia, tolong berkat pula. Dah dapat, dah mudah dapat, berkat pula menjadi. Dalam bahasa kita, kemudian Nabi sambung lagi, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri. Atau dalam riwayat ajilihi wa ajilihi fasrifu anni wasrifni anhu waqdur liyal khair waqdur liyal khaira haitsu kan thumma barik li fi. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrul li. Ya Allah, jika kau tahu benda ni buruk untuk aku, fi dini, pada agamaku dia tak elok, wa ma'ashi, pada kehidupan aku dia tak elok. Mungkin pada agama dia tak ada masalah, tapi tak elok pada kehidupan dia tak mau. Dia masalah segi agama halal, tapi
dia kesan tak elok. Yang benda lain mai, benda hidup, kehidupan. Jadi kata fidini wa ma'ashi wa aqibatu amri, pada agamaku, pada kehidupanku, pada penyudah urusan aku. Dapat dah kemas dah tengah 3 tahun tu dia ada main masalah lain. Mula duk senyum elok, lepas tu menangis tak mau. Ajilihi wa ajilihi, dalam sebagian riwayat sama ada cepat ataupun lambat. Nabi kata suruh apa? Fasrifhu anni wasrifni anhu. Tolong palingkan dia daripada aku, jangan bagi dia main aku. Wasrifni anhu, palingkan aku daripada dia. Tuan-tuan, saya selalu sebut tentang hal ni. Kalau benda tu tak main kat kita, tapi kita hati duk terikat, kita duk kejar lah. Betul tak? Pasangan pun macam tu kan? Orang lelaki ke, orang perempuan ke. Allah dah palingkan dia pada kita, tapi kita tak paling pada dia, tidur tak lena. Pejam mata tak abad. Amazing. Itu kata Nabi, ajak doa. Kadang-kadang orang suka duk pergi doa untuk lebay lah apa. Bukanlah saya nak petikai ke apa, tapi tuan-tuan, padangan doa Nabi tinggal ni pun kalau nak amal pun tak larat dah. Doa Nabi ni wahyu, cantik. Fasrifu anni wasrifni anhu, palingkan dia daripada aku, palingkan aku daripadanya. Waqdur liyal khair haitsu kan, tolong takdirkan padaku kebaikan di mana saja ia berada. Dah benda tu paling, tak duduk saja, tak ada peluang itu, tak bagi Tuhan pun paling, tak dapat apa lah. Dah waqdur liyal khaira haitsu kana, tolong takdirkan untuk aku hak baik di mana pun baik itu ada. Hak lain bagi ganti. Kalau hak ni tak bagus, tolong ganti hak bagus. Summa barik li fi, dan sebagai riwayat, kemudian berkatkanlah aku. Kemudian juga summardi anni, kemudian tolonglah redha untuk aku. Kemudian kata hadis itu, wa yusamma al hajah wa yusamma hajatah, kemudian dia pun sebutlah hajat dah. Ya Allah, hajat aku ni nak pindah. Tak menyesal orang istikharah. Kalau kita istikharah kemudian nak tunggu apa? Dulu orang betul tunggu mimpi. Dia tak mimpi. Tak ada Nabi betul mimpi. Kemungkinan ada orang mimpi, tapi tak apalah, tu ekstra lah untuk dia. Tu takdir. Mimpi pun boleh jadi ada yang benar dan tak benar. Dulu lagi lah dia kata lipat kertas bawah sejadah, tolong rabah hak mana, tolong rabah yang mana tarik keluar hak tu lah. Yang tu dia main tolong lawan bah, tikam lah. Tak ada. Lepas kita istikharah, kita tengok Allah lapangkan dada kita ke arah mana. Kalau lepas daripada tu, kalau Allah lapangkan dalam satu hal, kita ikut. Kalau dia halang benda tu, tiba-tiba benda tu dia jadi tak mai kat kita, artinya dia palingkan daripada kita. Kalau kita jadi tak dapat buat keputusan, kita istikharah lagi. Demikian yang disebut oleh para fuqaha. Ulang lagi istikharah. Bukan susah pun 2 rakaat je, nak doa ya. Kemudian istikharah lagi sehingga Allah lapangkan dia. Kadang-kadang kita berkenan akan satu benda, lepas istikharah gaya nak pergi ambil tak dapat. Dan kita kata Allah, aku dah nak pergi dah. Tapi kemungkinan besar itu keputusan istikharah kita, Allah paling benar. Kita tu Allah rugi ya benda tu dapat kat dia tu, belum tentu bahagia dapat kat kita. Allah Maha tahu, dia paling pada kita. Dia nak bagi hal lain. Sebab itu tak menyesal orang-orang yang istikharah. Mudah-mudahan dengan hadis ni
kita balik ni, ada hal-hal besar dalam hidup ni, kita istikharah. Kita istikharah. Kadang-kadang lepas kita istikharah, kita buat keputusan nak buat yang A. Kita gaya nak buat yang A, tak boleh pula, tak jadi. A itu pun dah terlepas pada kita. Tanda Allah selamatkan kita daripada dia. Kita kata ada A, B, kita nak pilih. Setelah istikharah aku pilih A, gaya kita pilih yang A, tak jadi. Tinggal B je kita. Kita kata istikharah dah, tapi dah tak jadi pula. Tanda Allah tak pilih. Tapi tengok mereka buat okey lah. Untuk mereka, kita tak tahu. Untuk kita, banyak hal yang okey dengan orang lain, tak okey dengan kita. Banyak orang yang bagus dengan orang, tak bagus untuk kita. Apa pun, bila kita istikharah, kita tidak akan menyesal, mudah-mudahan. Hidup singkat, tuan-tuan. Masa berlalu pantas. Banyak yang kita sangka tidak seperti yang kita duga. Dan hidup merupakan sesuatu cabaran yang besar. Tak adalah dapat kita hadapi masa hadapan dengan baik, melainkan dengan selalu bertawakal dan bergantung pada Allah. Sebahagiannya Allah Nabi ajar istikharah padanya. Agama ni larang tilik nasib, tapi dia ganti, dia bagi alternatif. Bukan dia bagi alternatif, dia bagi ganti. Hak tu dia haram, ganti yang boleh, iaitu istikharah. Dia haramkan rasuah, dia benarkan hadiah. Dia haramkan arak, dia benarkan minuman yang halal yang banyak. Dia haramkan zina, dia benarkan perkahwinan. Dia haramkan tilik nasib, dia ajar istikharah. Tilik nasib ni bohong ya. Orang duk pergi tilik nasib tepi jalan tu, cabut, dia tu pun tak tahu nasib dia. Burung tu dah apa. Macam orang beli cincin ni, cik, kalau pakai ni dia rezeki apa. Kata hang pakai dulu ada benda kalau pergi jalan ni apa. Banyak tu pun kita tak boleh fikir lah, kita pergi beli, kita percaya kat dia. Tengok tu rumah sengit lah. Dia habaq kat kita pakai cincin ni, menega kedai jadi laku apa semua. Tilik nasib. Sebab tak agama larang. Don't fool yourself. Jangan berbodohkan diri. Rubbish. Benda tak menasabah. Tapi disuruh kita istikharah kepada yang Allamul Ghuyub, yang mengetahui segala yang gaib. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah.